Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi untuk kelas yang seterusnya, iaitu kelas tajwid pada hari Ahad, pada hari ini, alhamdulillah. Baik, kita nak sambung kita punya pembelajaran mengenai hukum lam dan ra. Pada minggu yang lalu, Ustaz telah pun memberi sedikit penerangan berkaitan dengan hukum lam. Okay, hukum lam ada dua jenis. Yang pertama lam tebal dan yang keduanya lam nipis. Lam tafkhim dengan lam tarqiq. Jadi kamu masih ingat lagi benda tu? Baik. Jadi kamu kena ingat bila mana lam tu dibaca tebal, ketika mana berlakunya situasi begini. Dan lam tu dibaca dengan keadaan nipis, macam mana keadaan dia. Itu kamu kena ingat. Ustaz dah cerita. Nanti kamu boleh rujuk balik video yang Ustaz pernah memberi penerangan kepada kamu sebelum ini. Baik. Jadi pada hari ini, semua insyaAllah kita akan masuk pula untuk huruf yang kedua, iaitu hukum bacaan huruf ra. Okey. Hukum bacaan huruf ra. Lam kita dah belajar. Jadi pada hari ini kita nak tengok pula huruf ra. Tengok dalam buku teks kamu, muka surat 21. Dalam buku teks tajwid, muka surat 21. Sambil-sambil tu kamu boleh tengok dekat sini. Tolong berikan fokus yang sepenuhnya sebab tajuk ni penting. Okey. Dia macam matematik. Kalau kamu tak bagi tumpuan walaupun beberapa saat, kamu akan lost. Kamu akan hilang benda tu. Jadi tolong bagi tumpuan. Okey, terima kasih. Baik. Jadi, hukum bacaan huruf ra terbahagi kepada 3. Kepada berapa? Kepada 3. Yang pertama ialah wajib tafkhim. Maksud tafkhim ni ialah tebal. Yang kedua, wajib tarqiq. Tarqiq ni apa dia? Nipis. Dan yang ketiga, tambahan, iaitu harus tafkhim dan tarqiq. Maksudnya harus tebal dan nipis. Harus tebal dan nipis. Yang ni wajib. Tapi yang nombor 3 ni, dia harus sahaja. Untuk pada hari ini, kita nak tengok dulu huruf ra yang dibaca secara tafkhim. Yang dibaca secara tebal. Ingat ini yang ra, bukan lam. Okay, lam dah habis dah. Kita dah belajar dah. Yang ni yang ra. Okay. Jangan tertukar pula lam dengan ra. Baik, tengok yang pertama. Ra. Yang dibaca tebal. Macam mana keadaan dia? Yang pertama, huruf ra yang berbaris dhammah atau fathah. Berbaris dhammah. Baris dhammah ni baris apa? Ya, baris di hadapan. Atau fathah. Baris fathah ni baris apa? Baris yang berada di atas. Okey, betul. Okey, cuba kita tengok contoh yang di bawah ni. Dia ada bagi contoh kepada kita. Huruf ra ketika mana dia dibaca dengan dhammah. Ru. Sebutan dia ru. Dalam surah An-Nas ada disebutkan contoh dia. Ra dibaca tebal dalam keadaan ra tu dia berbaris dhammah. Tengok Iza jaa nasrullah. Iza jaa nasrullah. Rullah. Ra itu dibaca dengan rullah tebal. Ingat, ra tu berbaris dhammah saja, maka itu lam tafkhim. Itu ra tafkhim lah tu. Itu ra tebal tu. Nak baca dia. Okay, contoh yang kedua ialah ra berbaris di atas. Fathah. Tengok contoh ni yang dibagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hirrahmanirrahim. Bacaan ra itu adalah tebal. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tebal ra tu. Okey, boleh faham? Baik, itu yang pertama. Kalau ra itu berbaris fathah ataupun dhammah, kita kena baca dengan tafkhim, tebal. Yang kedua, ra itu dibaca tebal jika ra yang mati
dan perkataan sebelumnya berbaris dhammah atau fathah. Huruf ra yang mati, yang tak ada tanda, tanda sukun. Dan sebelum perkataan ra mati tadi ni ada huruf yang berbaris dhammah. Okey, ada huruf yang berbaris dhammah, sama ada berbaris dhammah ataupun berbaris fathah. Okey, ra tu memang ada tapi dia huruf mati. Tapi sebelum ra itu ada huruf yang berbaris fathah dengan dhammah, maka kita baca dengan tafkhim, tebal. Baik, tengok contoh yang pertama. Zur. Dalam surah At-Takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul. Mana satu huruf ra? Ra di sini, ra mati. Jadi sebelum dia huruf berbaris dhammah, maka dia dibaca dengan tafkhim. Okay. Tengok yang kedua pula. Fataroda. Cari huruf ra dekat situ. Mana? Ya, yang ni huruf ra. Kemudian sebelum huruf ra tu huruf berbaris apa? Berbaris fathah. Bila mana dia berbaris fathah, kamu tengok dekat sini, ta tu berbaris di atas, maka bacaan dia adalah secara tebal. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, ra dia mesti berbaris dhammah dan fathah. Dan yang keduanya, ra itu berbaris mati dan sebelum huruf ra itu ada huruf yang berbaris di atas dan dhammah. Dua jenis yang kita baca ra secara tebal. Baik. Kita sambung lagi nombor 3. Yang ketiga, ra itu dibaca tebal, iaitu huruf ra diwakafkan sebelum ada huruf berbaris mati dan sebelum huruf itu ada huruf berbaris atas dan hadapan. Baris atas ni baris fathah lah. Okey, atas ni baris fathah dan di hadapan ini adalah berbaris dhammah. Baik. Tak faham? Okay, kita ulang. Huruf ra diwakafkan. Apa maksud diwakafkan? Yang kita berhentikan bacaan kita. Okey, wakaf ni maksud apa? Berhenti. Kita stopkan bacaan kita dekat situ. Sebelum ada huruf berbaris mati. Okey, sebelum ada huruf berbaris mati. Dan sebelum huruf itu ada berbaris fathah dan juga dhammah. Tak faham? Kita tengok contoh. Mesti faham kalau tengok contoh. Okey, baik. Kita tengok. Wal 'asr. Kita baca dengan tebal. Ustaz ra tak sebut pun memanglah sebab kita bagi tahu dah dekat sini ra ini diwakafkan, ra ini kita berhenti. Kalau kita tak berhenti, kita akan baca dengan bacaan wal 'asri. Tapi disebabkan kita wakaf, maka dia akan diberhentikanlah bacaan dia, stop sampai situ saja. Okey. Wal 'asr. Okey, jadi tengok contoh yang pertama. Sebelum ada huruf berbaris mati dan sebelum huruf itu. Okey, dia kata sebelum huruf ra ni ada huruf yang berbaris mati. Okey, sekarang kita tengok contoh yang pertama. Ada tak? Sebelum ra ni huruf apa? Huruf shad. Shad ini bertanda apa? Berbaris apa? Berbaris mati. Nampak tak? Sebelum ada huruf berbaris mati, maksudnya ra ini last kali. Sebelum ra ada satu huruf yang bacaan dia dimatikan, yang tak ada baris, bacaan mati. Dan sebelum huruf mati tadi ni ada lagi huruf yang berbaris, sama ada dia berbaris di atas ataupun berbaris di hadapan. Jadi dekat huruf shad ini sebelum dia huruf dia lagi ada huruf apa? Huruf ain. Ain ini berbaris apa? Berbaris fathah. Nampak betul tak? Berbaris fathah. Kamu nampak je ra itu kita wakaf, sebelum ra ada tanda mati, sebelum tanda mati itu ada huruf fathah dengan huruf dhammah, maka bacaan ra itu kita akan baca dengan tebal. Wal 'asr. Tengok contoh yang kedua ni. Innal insana lafi khus. Innal insana lafi khus. Cuba tengok pada huruf ra. Kita wakafkan kan huruf ra ni kan. Kita wakafkan, kita berhentikan. Okey, kita berhenti kat sini. Jadi ra kita tak sebut sebab kita dah wakafkan. Okey, wakaf. Kemudian sebelum huruf ra ada huruf apa? Huruf sin. Sin ni berbaris
berbaris mati. Okey, so dia ada dah yang ni berbaris mati, dia ada dah berbaris mati. Okey, sebelum huruf sin dia ada huruf apa? Huruf kha. Huruf kha ini berbaris di hadapan. Jadi cukup tak sifat dia? Cukup. Bila mana cukup, kita akan baca dengan tebal. Tafkhim. Boleh faham? Alhamdulillah. Nanti kamu boleh baca sendiri yang ni. Senang je. Tengok yang keempat. Yang keempat. Huruf ra yang mati dan perkataan sebelumnya berbaris kasrah dan perkataan selepasnya adalah huruf isti'la. Sekali lagi Ustaz akan cerita apakah itu huruf isti'la. Tengok dulu. Huruf ra yang mati, maksudnya ra tu dia mati, dia tak ada baris. Dan perkataan sebelum ra itu berbaris kasrah. Kasrah ni baris yang mana? Baris yang bawah. Dan perkataan selepas huruf ra itu adalah huruf isti'la. Huruf isti'la ada 7. Okey, ada 7 huruf isti'la. Nanti kita akan belajar ini. Cuma secara ringkasnya apakah isti'la? Isti'la ni maksudnya tinggi. Maksudnya apabila kita sebut huruf-huruf tu, lidah kita ni, pangkal lidah ini akan terangkat semua sekali-kali dengan lidah. Contoh, huruf sad. Okey, cuba sebut. Sad. Huruf kha. Nampak? Kita punya lidah ini, dia terangkat. Contohnya, alif fathah, kha mati. Jadi, tak sebut dia. Terangkat tak? Terangkat. Aus. Aus. Nanti kita akan tengok apakah huruf-huruf isti'la. Baik, tengok contoh yang pertama yang dia bagi. Labil mirsad. Labil mirsad. Mana huruf ra? Cari huruf ra dulu. Okey, ra dekat sini. Dia tanda mati. Nampak? Okey. Jadi dia kata sebelum ra berbaris kasrah. Tengok. Mim berbaris apa? Mim itu berbaris kasrah. Jadi huruf isti'la ni ada 7. Salah satunya huruf sad. Tengok huruf sad dekat sini. Adakah itu huruf isti'la? Ya, bila mana kamu nampak perkataan dia macam ni keadaan dia, maka itu adalah ra yang dibaca secara tebal. Sama juga dengan yang ni, min kulli firqatin. Min kulli firqatin. Cari huruf ra. Mana huruf ra? Tunjuk ke Ustaz. Ya, ra ni berbaris mati. Sebelum ra huruf apa? Huruf fa. Fa ni berbaris kasrah. Dan huruf isti'la dia adalah huruf qaf. Nanti kita akan tengok huruf isti'la. Kita akan belajar sebab masa cepat. Baik, yang terakhir. Huruf ra sukun, maksudnya huruf mati lah. Sebelumnya terdapat huruf berbaris di bawah yang mendatang. Huruf ra yang sukun, ra ni huruf mati. Nampak? Ra ni huruf mati. Sebelumnya terdapat huruf berbaris di bawah. Maksudnya sebelum ra ini ada huruf berbaris kasrah. Ni huruf berbaris kasrah. Ni berbaris kasrah. Yang mendatang, maksudnya yang ada alif ni. Okay, yang mendatang ni maksudnya yang ada alif. Tengok, yang bacaan yang pertama. Limanir tada. Limanir tada. Limanir tada. Bacaan ra itu kita baca dengan tebal. Sama juga contoh yang kedua. Irhamhuma. Irhamhuma. Ra itu dibaca dengan tebal. Sebab huruf yang sebelumnya itu berbaris kasrah ataupun berbaris di bawah yang mendatang. Maksudnya kalau kamu tengok huruf tu yang ada alif macam ni lah. Okey? Alif yang tidak ada baris. Baik, boleh faham? Baik. Jadi masa pun tak mengizinkan. Cepat masa berlalu. Jadi, untuk tajwid, tak ada apa-apa tugasan yang kamu kena buat. Cukuplah sekadar kamu tengok video ini banyak kali dan kamu ulang untuk kamu faham. Dan insyaAllah untuk kelas yang akan datang, kita akan masuk pula untuk huruf ra yang dibaca secara nipis, secara tarkik. Dan kita nak kenal huruf-huruf isti'la. Ustaz beritahu tadi ada berapa? Ada 7. Apa dia huruf itu? Nanti kita akan tengok dan kita akan belajar untuk kelas yang akan datang. Untuk hari tak ada tugasan apa, cukuplah kamu tonton video ini. Kita jumpa pula untuk kelas yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.